Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara saya? Boleh Tuan. Dr. Hamizah dah masuk tak? Belum lagi. Assalamualaikum, Dr. Hamizah dah masuk ya? Salam dah masuk dah. Terima kasih doktor ya. No problem. Berapa lama kita perlu bentangkan ya? Okey doktor, kita ni masih 1 jam 4.30. Okey. Biasa yang saya buat ialah saya bahagikan masa lah antara saya dengan slot faculty. Jadi sebab ni kita dan biasanya saya punya taklimat saya pun tak lama, lebih kurang 20 minit saja. Jadi selebihnya tu saya serahkan pada doktor. Sebab saya punya my part is on marketing in general. But faculty has a lot of things to say, especially to cover all the programs, but not really too in detail lah. Sometimes they have questions, baru kita boleh ni lah. Kan? Okey, saya Jadi mula. adakah saya pun tak banyak saya nak dibentangkan sebab I think it's a bit too complex kalau nak cakap semua benda kan. Betul, memang nanti memang pening pula kepala budak-budak. Sebab saya pun takkan bagi tahu syarat kemasukan in detail sebab terlalu banyak kan. Dan kita pun tak tahu pelajar pun mungkin tak semestinya dalam yang minat engineering, maybe ada yang minat sains, teknologi, semua kan. Kita cakap in general Okey lah in general, so then saya rasa dalam setengah jam pun dah okey kot doktor. Setengah jam. Lama sangat tu. Saya rasa 10 minutes okay for me. 10 minutes is fine. Kalau macam tu, maybe Urus Setia, if you have questions, you can prepare the questions and read them all to us. We can help dengan menjawab lah satu persatu. Jadi pelajar yang tengok nanti ni akan dimasukkan dalam YouTube kan. Jadi pelajar mungkin boleh tahulah Q&A lah kiranya. Okay. Baik Tuan. Terima kasih. Saya akan try.
Dah boleh mula ke? Ya, boleh. Mohon perhatian, program akan bermula sebentar sahaja lagi. Diharapkan agar hadirin semua bersedia. Untuk memastikan program kita pada hari ini berjalan dengan lancar, mohon para hadirin sekalian supaya dapat memastikan telefon bimbit anda berada dalam mod senyap dan mikrofon sentiasa ditutup sepanjang program berjalan. Para hadirin juga digalakkan untuk membuka kamera sepanjang program berjalan. Kerjasama anda semua amatlah dihargai. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara, selamat datang kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Puan Hajar Rusila binti Jaiz, Pengarah Kolej Matrikulasi Melaka, yang dialu-alukan Encik Muhammad Saleh Sulaiman selaku penolong pendaftaran bahagian Pusat Komunikasi Korporat Universiti Kebangsaan Malaysia, serta Dr. Hamizah Abdul Hamid selaku Ketua Program Prasiswaza Bahagian Keusahawanan dan Inovasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang saya hormati, barisan ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kaunseling Kolej Matrikulasi Melaka, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah, peserta program dan hadirin yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program E-Carnival Pendidikan Kerjaya Kolej Matrikulasi Melaka. Bersyukur kita pada hari ini kerana dapat bersama-sama dalam program yang bermakna ini. Saya Nurul Ain Suhaila binti Mat Tarmizi, ahli pembimbing rakan dinamik Kolej Matrikulasi Melaka selaku pengacara program pada hari ini. Tetak buluh kajang 10, Temenggung bertinting di parit sirat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Bagi memberkati lagi program kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput saudara Iqbal Zahir bin Muhammad Nasruddin untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan Majlis E-Carnival Pendidikan Kerjaya Kolej Matrikulasi Melaka tahun 2022 bersama Universiti Kebangsaan Malaysia pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengamalkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Ya seteru, berkati dan rahmatilah majlis kami ini. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kehidupan kami. Gunakanlah kepada kami ilmu-Mu. Senarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Sesungguhnya dengan kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zajalali wal Ikram, gunakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Iqbal Zahid atas bacaan doa itu sebentar tadi. Hadirin sekalian, antara objektif program ini diadakan adalah memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pendedahan dan maklumat berkaitan program yang ditawarkan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain itu, program ini juga dapat memberi panduan dan memudahkan para pelajar untuk mengisi borang UPU secara dalam talian bagi kemasukan ke universiti pada tahun 2022 dengan harapan agar maklumat yang diperolehi dapat membantu pelajar untuk membuat pemilihan mengikut kesusahan akademik mereka. Sekiranya terdapat sebarang keraguan dan persoalan berkenaan Universiti Kebangsaan Malaysia, hadirin sekalian dipersilakan untuk tanyakan soalan di ruangan chat dan akan diutarakan pada akhir program ini. Hadirin sekalian, baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama memberikan tumpuan di atas taklimat yang akan diberikan oleh wakil dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya dengan ini mempersilakan Encik Muhammad Saleh Sulaiman dan Dr. Hamizah Abdul Hamid untuk memulakan taklimat mereka berdua. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berusaha Puan Hajah Rusilah binti Jaiz, pengarah Kolej Matrikulasi Melaka, Puan Hajah Hazlin binti Baharom, Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling Kolej Matrikulasi Melaka, atas jemputan untuk taklimat bersama Kolej Matrikulasi Melaka pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hamizah Abdul Hamid, Ketua Program Prasiswaza Keusahawanan dan Inovasi Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM. Okey, jadi pada hari ini saya secara santainya lah akan memberikan penerangan tentang UKM. Sebab saban tahun kita menerima permohonan yang amat besar, in a big huge volume untuk program prasiswaza yang melalui saluran arus perdana. Jadi tempat kita terhad, persaingan pula sengit. Saya nak bagi tips sebenarnya kepada pelajar macam mana nak masuk UKM dengan jalan yang betul. Tapi tidaklah semestinya mudah ya. Dan kita sebenarnya pada hari ini kita beruntung sebab kita ada wakil daripada fakulti, Dr. Hamizah, sebab beliau mungkin boleh menjelaskan lagi dengan lebih terperinci tentang macam mana pula nak masuk ke fakulti kejuruteraan. Jadi pelajar-pelajar yang berminat dengan fakulti kejuruteraan, sila tumpukan perhatian pada taklimat ini. Pelajar lain juga mungkin kita tak ada wakil daripada fakulti lain, tapi secara amnya nak masuk UKM beginilah caranya. Dan saya akan tunjukkan, jadi pelajar kena tumpukan perhatian dan kalau ada pertanyaan silalah utarakan soalan, lontarkan soalan kepada kami. InsyaAllah saya akan jawab dengan sebaik mungkin. Jadi saya akan teruskan dengan membuat pembentangan. Ada sedikit slide. Boleh nampak tak slide saya ni? Boleh. Boleh ya? Okey, saya mungkin gunakan mode yang kecil sikit lah sebab senang saya nak tengok from satu slide yang lain. Okey, yang anda lihat ni adalah bangunan Dewan Chancellor Tun Abdul Razak sekitar tahun 1977. Okey, boleh dikatakan tak ada apalah kecuali bangunan tu sendiri. Cuma colour je lah ya, hitam putih. Dan ini adalah kita panggil Dewan Chancellor Tun Abdul Razak ni sebagai DEKTA, short form dia, dan ini adalah senario yang terkini. Jadi kalau pelajar yang nak masuk ke UKM, UKM Bangi, inilah antara bangunan yang pertama anda akan lihat. Sebelah kiri DEKTA, sebelah kanan masjid, di depan Fakulti Pengajian Islam. Dan selebihnya anda akan explore bagaimana wajah UKM. Kita ada 3 buah kampus, kampus Bangi, kampus Ceras dan kampus Jalan Raja Muda Abdul Aziz Kuala Lumpur. Saya akan ke sana sekejap lagi, tapi saya ingin membawa pelajar dulu melihat UKM secara amnya. Okey, kita kena tahu juga sejarah UKM ni bagaimana. Okey, kita kena ada some idea about the institution yang tempat kita belajar. Jadi bila sepanjang pengajian tu anda tahu yang anda ni pelajar UKM dan boleh bercerita tentang UKM, tahu sedikit tentang sejarah UKM. Okey, UKM ditubuhkan pada tahun 1970 dan kampus pertama terletak di Lembah Pantai dan tahun 77 barulah ke Bangi. Dan UKM ni adalah satu-satunya universiti yang mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di institusi. Okay, antara universiti lain juga menggunakan bahasa Melayu, tapi UKM ni mengangkat, memartabat, mendaulatkan bahasa Melayu dalam perhubungan seharian, dalam pengajian, dalam bilik darjah, bilik kuliah. Okey, memang ada setengah subjek ataupun program dilakukan dalam bahasa Inggeris kerana terpaksa memenuhi requirement from board dan sebagainya.
Tapi kita sebenarnya tu nak membekalkan pelajar untuk juga mampu bertutur dalam bahasa Inggeris. Jadi sebenarnya kita ni serampang dua mata, bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris pun boleh. Jadi sebenarnya tak ada isu pun dan tidak perlu rasa intimidated, takut dengan UKM ni. Seolah-olah kita tak bertutur dalam bahasa lain selain daripada bahasa Melayu. Okey. Dan ini adalah matlamat penubuhan UKM. Macam yang saya cakapkan tadi, dia memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, membangunkan masyarakat dinamik dan berakhlak mulia, menjana teknologi bermanfaat kepada masyarakat, mengantarabangsakan citra dan sumbangan UKM bagi masyarakat sejagat. Okey. Anda perlu menjadi sebahagian daripada warga UKM untuk memahami apa itu citra UKM. Kerana daripada luar saja kita mungkin boleh melihat citra UKM, tapi untuk feel citra UKM tu kena jadi warga UKM, kena jadi pelajar UKM. Pada yang dah bekerja tu tak mengapalah, staff UKM tu itu satu peringkat yang lain, tapi sebagai pelajar kena turun dengan kena ikut apa program yang dilakukan, yang dilaksanakan, supaya boleh kita dapat bezakan macam ni rupa-rupanya UKM. Okey, kita tengok pengurusan tertinggi UKM. Chancellor UKM ialah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Mukris Ibnu Almarhum Tuanku Munawir. Okey, biasanya baginda akan menyampaikan sekolah pada hari convocation, majlis graduation. Dan yang beruntunglah pada siapa yang pada hari pertama graduation, sebab biasa baginda yang akan bagi scroll tu. Jadi siapa dapat tengok live tu, alhamdulillah lah ya. Okey, dan saya tunjukkan barisan tertinggi pengurusan universiti. Naib Chancellor UKM yang bahagia Profesor Dato' Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman. Okey, Dato' Ikhwan ni latar belakang dia, beliau adalah pensyarah daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dalam bidang sains persekitaran dan kini menyandang jawatan sebagai Naib Chancellor UKM bermula pada tahun 2021. Dan ini adalah timbalan Naib Chancellor. Di bawah portfolio Naib Chancellor ada 4 portfolio timbalan Naib Chancellor, iaitu timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. Muhammad Kasim. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa ni lah yang paling berkait rapat dengan pelajar-pelajar sekalian, pelajar-pelajar prasiswaza. Jadi anda kena kenal siapa timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa semasa anda bergelar pelajar di UKM. Timbalan Naib Chancellor Pendidikan Inovasi Prof. Dato' Wahab, Prof. Dato' Insinyur Dr. Abdul Wahab bin Muhammad. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Prof. Dato' Insinyur Dr. Osman Karim, dan Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri Alumni dan Masyarakat Prof. Dato' Dr. Norazah Muhammad Nordin. Jadi ini adalah 4 orang Timbalan Naib Chancellor yang sedang berkhidmat di UKM. Dan ini pula ialah barisan pentadbiran kita, iaitu pendaftar Datuk Dr. Syed Kamaluddin bin Sadaqatullah, Bendahari Cik Muhammad Azli Kasirun dan Ketua Persakawan Cik Rohaya Umar. Okey, sekarang pelajar saya nak tahu, boleh nampakkan slide ni? Kampus UKM ni kita ada 3, kampus Ceras, kampus Bangi dan kampus Jalan Raja Muda Abdul Aziz. Kampus Ceras kita ada 1 je fakulti, iaitu Fakulti Perubatan. Dan kita ada juga institut, institut UMDI, bagi UMDI singkatannya, tapi itu adalah untuk program pasca siswaza. Di kampus Bangi kita ada Fakulti Sains Teknologi, Sains Sosial Kemanusiaan, Pengajian Islam, Ekonomi dan Pengurusan, Pendidikan, Kejuruteraan dan Alam Bina, yang mana kita ada Dr. Hamizah sekarang ni sebagai wakil, Teknologi dan Sains Maklumat, Undang-Undang, Jenis Pintar dan juga Graduate School of Business, GSP. Tapi graduate GSP ni lebih kepada program prasiswaza, pasca siswaza juga. Dan di kampus Jalan Raja Muda Abdul Aziz, kita ada Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Pergigian dan Fakulti Farmasi. Jadi pelajar kena tahu kalau nak masuk UKM tu, fakulti tu terletak di mana. Okey. Biasanya ada berlaku kesilapan masa hari pendaftaran, dia ingat UKM, dia pergi je Bangi. Tapi rupanya dia mendaftar di Fakulti Pergigian. Tidak, Fakulti Pergigian di kampus Jalan Raja Muda Abdul Aziz di tengah Kuala Lumpur tu. Bersempadan dengan HKL, bersempadan dengan IMR, bersempadan dengan Kampung Baru. Itu dah dekat sangat dengan Kampung Baru tu.
Jadi fakulti lain daripada tu ada letak di kampus Bangi, termasuklah fakulti kejuruteraan di lingkungan yang kedua. Satu sebuah fakulti yang besar dan terdapat ada 4 atau 5 program di situ. Okey, boleh nampak slide yang seterusnya ni. Inilah gambaran tentang kampus di UKM Bangi. Dan sebenarnya fasiliti lah yang saya nak tunjukkan. Kita ada masjid, library, stadium dan juga tempat rekreasi. Sebuah kampus yang sangat besar dan luas dan dipenuhi dengan kehijauan alam alam sekitar. Jadi pelajar tak rasa bosan. Bila keluar tu memang kita nampak macam satu kehidupan yang pesat di Bandar Baru Bangi ni. Dengan bangunan, kondo, rumah dan sebagainya. Tapi masuk UKM ni, suasana menghijau. Dan dia sangat cantik, terutama sekali selepas hujan. Okey, ini kampus dia. Dari atas. Ini sebahagian kecil aja . Saya tak pasti ini pada college mana, tapi belakang-belakang atas dan bukit tu banyak lagi college. Jadi pelajar kalau macam nak rasa the excitement belajar di UKM ni, bolehlah tengok. Kita ada dekat YouTube juga, pelajar boleh go through our YouTube channel. Okey, ini adalah gambaran macam mana pelajar nak masuk ke UKM. Kita bermula pada SPM. Pelajar SPM boleh akan meneruskan pengajian ke matrikulasi ataupun ada yang buat STPM, ada yang bekerja, barulah berniat untuk semua belajar. Dan anda akan bermula dengan sarjana muda, program prasiswaza. Ingat ya, sarjana muda, prasiswaza, sarjana, pasca siswaza. Doktor falsafah pun dikira juga pasca siswaza ataupun kedoktoran, ijazah kedoktoran. Ini ada sedikit maklumat tentang asasi pintar, tapi saya rasa pelajar tak perlu tahu sebab target sekarang ini adalah pelajar kolej matrikulasi. Mungkin boleh war-warkan kepada rakan-rakan junior-junior yang ingin yang sedang ambil SPM ataupun SPM, kalau nak masuk UKM kan boleh masuk asasi pintar dahulu. Ini adalah tarikh yang berkaitan. Jadi pelajar dijangka akan masuk pada 3 Oktober 2022 tentatively. Kita belum ada satu yang muktamad, tapi kalau ada perubahan KPT akan maklumkan. Okey, saya akan terus masuk ke syarat universiti. Saya harap slide saya bergerak dan pelajar boleh tengok macam mana slide sekarang. Sekarang ni saya bercerita tentang syarat universiti. Cuba tengok pada kolom matrikulasi tu. Dua yang pertama tu, lulus pelajaran SPM, Sijil Pelajaran Malaysia SPM, sekurang-kurangnya C6 dalam Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia di peringkat STPM dan juga kertas Julai. Okey, ini adalah dua syarat yang kata orang kena dipenuhi lah. Dan untuk pelajar matrikulasi, kena lulus sijil matrikulasi KPM. Tempat anda belajar sekarang, ataupun pada pelajar asasi sains UM, ataupun asasi undang-undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Sekurang-kurangnya 2. Tidak boleh lebih rendah daripada itu. Kerana sekurang-kurangnya walaupun anda mendapat 2 pun belum tentu anda akan disaring sebab terlalu banyak orang yang pemohon yang mempunyai pointer yang lebih tinggi dan mereka juga bersaing sesama mereka. Tapi kita tetap ada syarat sekurang-kurangnya just untuk hanya untuk nak memberi gambaran lah kepada pelajar supaya apakah pointer minimum untuk masuk ke UKM. Kena ambil muat dan tahap 2 band 2 sekurang-kurangnya juga. Dan pada mereka yang ingin mengambil program pendidikan, kena lulus ujian MATC dan temuduga MATC. Ada 2 perkara, ujian dan temuduga. Dan juga lulus ujian dan temuduga bagi program yang ada temuduga. Okey, di UKM ada program yang ada temuduga, ada yang tak ada. Jadi pelajar kena alert dan semak buku syarat kemasukan ke UKM untuk tahu program mana yang ada temuduga, program mana yang tak ada temuduga. Okey, saya tunjukkan dulu kenapa tak berjaya. Sebab apa? Tak baca syarat khas program dengan teliti, tidak memohon mengikut aliran yang betul, tidak memilih program yang sesuai dengan kelulusan akademik, tidak tamat pengajian semasa membuat permohonan, ini pada pelajar diploma saja, tidak mengisi maklumat yang betul semasa membuat permohonan, online UPO, tidak hadir temuduga, temuduga MATC dan sebagainya. Okey,
jadi pelajar kena teliti lah apabila membuat permohonan. Dan kena kalau boleh jangan ada kesilapan. Okay? Kadang-kadang pointer tu mungkin sama-sama tengah-tengah, tapi nak memohon program yang requirement pointer dia tinggi. Contohnya pointer pelajar 3.3 saja, tapi nak masuk fakulti perubatan, program perubatan. Sebab program perubatan minimum dia 3.8 ataupun 3.9 ya. Dan pointer yang minimum tu pun kadang-kadang susah juga. Sebab ramai yang pointer 4 apply masuk fakulti perubatan. Itu yang saya maksudkan. Jadi masa nak buat permohonan tu kena realistik dan realistik dengan keadaan keputusan masing-masing, keputusan exam masing-masing, dan juga realistik dengan syarat program yang hendak dipohon tu. Kalau rasa nak juga tu, kita pun tak boleh nak guarantee dapat ataupun tidak. Sebab ramai lagi permohonan yang mempunyai pointer yang lebih tinggi, lebih besar. Okey, jadi ini adalah strateginya. Bila dah tahu, saja je saya tunjukkan tadi kenapa permohonan tidak berjaya, supaya awal-awal lagi dah pelajar boleh alert. Jadi untuk sesi masuk UKM ini, baca syarat sebelum memohon. Syaratnya ada dalam website UKM. Pelajar boleh tengok syarat kemasukan ke UKM dan kena study daripada sekarang. Buat pilihan yang betul sesuai dengan CGPA seperti yang saya sebut tadi, dan buat pilihan sendiri, bukan orang lain. Kenapa ini penting? Sebab kita tak nak bila pelajar mungkin mengikut orang lain, kawan ataupun desakan ibu bapa ke contohnya untuk bersama pengajaran bidang program ni. Tapi bila dah masuk dapat program yang dia tak minat tu dan separuh jalan dia gagal, dia berhenti. Dia tak elok ya untuk pelajar sebab anda telah mensia-siakan peluang yang ada untuk masuk ke UKM, untuk bergelar pelajar UKM. Jadi buatlah pilihan sendiri. Meskipun kata orang program tu mungkin orang lain tak suka, tapi kalau kita suka dan kita yakin kita boleh bawa program tu, kita pilih program tu dan kita masuk dalam program tu. Boleh nampak slide ni? Okey, saya tunjukkan. Boleh tu. Okey, saya tunjukkan. Okey, sebab Dr. Hamizah di sini, saya tunjukkanlah satu contoh Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Mungkin kalau saya tu nanti Dr. Hamizah boleh bantulah ya. Okey, kalau pelajar katakanlah nak masuk program, ini adalah buku syarat kemasukan ke UKM untuk program Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Alam Bina. Jadi kat sini saya sempat screenshot ada 1, 2, 3, 4 program saja. Sebenarnya ada 5 program pada Fakulti Kejuruteraan. Alam Bina tu saya tak masukkan dalam sini. Okey, kalau pelajar tengok keempat-empat program ni, sarjana muda kejuruteraan mechanical, kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan kimia dan juga kejuruteraan awam. Okey, tengok kolom yang sebelah kanan, inilah syarat-syaratnya. Tengok untuk STPM dan matrikulasi tu, abaikan diploma dan staraf tu. Okey, sebab anda pelajar matrikulasi, syarat-syaratnya adalah seperti berikut. Pertama sekali, bagi setiap program tu, dia ada tulis catatan kecil di bawah, calon tidak cacat anggota, tidak buta warna dan sebagainya. Sebab program kejuruteraan banyak melibatkan amali dalam makmal. Okey, jadi pelajar kena macam menggunakan peralatan lah, dan berbahaya sekiranya pelajar cacat anggota ataupun kurang keupayaan dan sebagainya. Dan dari satu sudut yang lain pula, kena mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3 di peringkat matrix, KPM sains dan teknikal ataupun asasi, dan sekurang-kurangnya grade B pada peringkat STPM dan juga matrikulasi dalam mata pelajaran berikut, matematik, banyak slash-slash itu. Tapi mana yang berkaitan dengan pelajar je lah, yang pelajar ambil sajalah ya. Okey, dan nampak klausa yang seterusnya tu, atau matematik dan juga slash, biologi dan mendapat sekurang-kurangnya grade B dalam peringkat SPM dan pelajaran berikut, dan tahap 3 dalam band 3. Dan ini adalah semuanya sekurang-kurangnya. Perlu sekurang-kurangnya, sebab kita kena tahu kalau pelajar rasa macam pointer saya 3 lah, insyaAllah kot saya boleh dapat. Tapi tidak ya, sebab ramai lagi pelajar yang pointer yang tinggi-tinggi, 3.5, 3.99, 4 pun ada nak masuk fakulti kejuruteraan.
Jadi apa yang perlu dilakukan memulai daripada sekarang adalah skor. Dapatkan pointer tu kalau boleh setinggi yang boleh untuk menjamin tempat anda di UKM. Jadi inilah cara membaca syarat kemasukan di UKM. Okay, sebenarnya sangat mudah. Tak adalah complicated. Cuma bila tengok kali pertama ni mungkin pelajar akan keliru. Tapi itu tak ada masalah. Dia kena tengok berulang kali, faham, barulah boleh. Saya rasa mungkin tak ada orang yang boleh hafal tapi tak apa. Kita kalau ada melalui buku ni kita boleh semak dari semasa ke semasa. Dan ini ada aspek pemilihan kita. Biasalah akademik mesti cemerlang, kombinasi pelajaran, lulus temuduga. Pelajar yang program yang ada temuduga perlu menghadiri temuduga, perlu menerima tawaran temuduga, perlu menghadiri temuduga dan perlu lulus temuduga. Itu juga kalau ada ujian kelayakan yang ditentukan oleh pihak fakulti. Okey, aktiviti kurikulum juga diambil kira sebanyak 10% dan MUAT ni memang total mandatory. Tak boleh tak ada sebab banyak soalan daripada pelajar kata saya tak ambil MUAT lagi, tak boleh ke kena ambil Okey, jadi ini adalah saluran media sosial kita. Feel free to go through to our social media, UKM Insta, UKM Mind, Twitter, UKM Official and YouTube. YouTube kita ni sangat meriah dan Instagram kita banyak, setiap hari tu ada je saja update. Jadi pelajar boleh mendapatkan informasi terkini tentang UKM. Okey, inilah yang saya cakap tadi Boleh download syarat-syarat ni, brochure ni, buku syarat program, buku syarat kemasukan program siswaza ni lebih detail, lebih terperinci. Manakala brochure ni agak untuk sebagai lebih santai lah, lebih umum sifatnya. Kalau nak tengok syarat yang lebih khusus terperinci, sila tengok buku syarat kemasukan program prasiswazah UKM. Kita ada versi digital juga. Jadi pelajar, terima kasih saya ucapkan. Kalau nak hantar surat kepada kita, email kepada kita, inilah kedua-dua alamat yang ada. Tulislah email dengan berhemah dan hantar kepada kedua-dua alamat yang tertera ni. InsyaAllah kami akan balas dan kita akan bantu pelajar untuk dapatkan tempat di UKM. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Dr. Hamizah untuk teruskan dan kalau ada soalan mungkin kita boleh jawab sambil-sambil ni. Terima kasih. Okey, boleh dengar Terima kasih Cik Saleh. Okey, saya minta maaf Dr. Hamizah daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Ya. Tapi boleh saya dengar apa semua? Boleh. Saya tadi terkeliru dengan urus serta yang email mesej saya tadi. Ya, tak apa. Okey. Okey, terima kasih Cik Saleh Sulaiman yang berusaha, Puan Hajar Rusila binti Jaiz, Pengarah Kolej Matrikulasi Melaka, Puan Hajar Hazlin binti Baharum, Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling, Kolej Matrikulasi Melaka. Kalau tak silap saya, orang panggil Kolej Matrikulasi Melaka ni KMM, betul tak? Saya share skrin saya. Betul. Okay. Okay, boleh nampak ke skrin saya? Boleh Puan. Okey. Okey, saya hari ini akan membentangkan mengenai program di mana saya menjadi ketua program lah iaitu Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi. Pembetulan tadi, saya bukan Fakulti Kejuruteraan. I'm sorry to disappoint if you are here for Fakulti Kejuruteraan, tapi it's for Bachelor of Entrepreneurship and Innovation. Saya cerita sikitlah mengenai fakulti di mana program ni bertempat. Saya kenalkan diri saya dahulu. Saya Dr. Hamizah Abdul Hamid. Di sini saya hadir sebagai kapasiti, di bawah kapasiti Ketua Program Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Ini adalah kontak detail saya. Ini khas kepada pelajar yang betul-betul berminat untuk menyertai Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi lah. Untuk program ini kami tak ada spesifik
syarat mungkin program ni boleh sesuai untuk anda. Saya tahu KMM dia ada program sains, ada sains yang khas untuk kejuruteraan dan juga sains hayat kalau tak silap saya. Dan juga memang ada program accounting. Jadi untuk program keusahawanan dan inovasi, kita memang welcome students from almost all courses. In fact, untuk batch baru ni memang kita ada para pelajar yang pernah mengambil diploma dalam bidang student tu train to be a chef. Jadi dia datang untuk ambil degree dalam keusahawanan. Jadi dia dah ada diploma dalam nak training sebagai chef dan juga degree dalam keusahawanan once dia dah graduate. Jadi it's quite liberal ya. Program ni lah ya untuk dari segi fakulti, iaitu Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, berikut adalah visi dan misi kita. Dia lebih kepada pembinaan ekonomi ya, nak membina masyarakat yang berilmu, masyarakat yang mempunyai profesionalisme yang tinggi. Okay. Sedikit background of the faculty. Mungkin ada yang dah familiar dengan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, mungkin ada kakak abang ataupun parents yang pernah belajar di UKM. Bangunan kami nampak seperti ini, agak besar jugalah ya. Dan once you are in the faculty, kalau dah graduate nanti, ini adalah warna jubah yang anda akan pakai. Jadi kalau dah rasa berminat nak masuk UKM ke fakulti ini, dah boleh fikir dah agaknya baju apa nak pakai masa graduation nanti. Tak salah kan nak fikir. Kalau face to face learning, this is how it looks like before COVID. Okay. Sebagai seorang ketua program, saya sangat-sangat menggalakkan anda untuk merujuk buku panduan Prasiswazah. Ini adalah untuk mengelakkan anda membuat apa-apa kesilapan lah dari segi pemilihan subjek. Ada sangat banyak subjek yang ditawarkan di dalam peringkat Prasiswazah, kadang-kadang pelajar akan keliru. Dalam di alam Prasiswazah tiba-tiba kena buat banyak pilihan kan. Masa anda dimatrikulasi, semua subjek dah ditentukan untuk anda. Masa SPM pun lebih kurang sama. Now you have to make choices. So it helps if you refer to a proper reference. Okay, kalau tanya-tanya orang mungkin jawapannya tak konsisten. At least if you have a black and white, iaitu buku panduan Prasiswazah ni, anda boleh tahu apa yang anda perlu buat. Okay, untuk program keusahawanan, sarjana keusahawanan dan ekonomi, sarjana keusahawanan dan juga inovasi, berikut adalah objektif pendidikan kami untuk menerapkan ciri-ciri keusahawanan dan inovasi, membangunkan kemahiran pengurusan dan sifat kepimpinan, menghasilkan graduan berorientasi keusahawanan dan menghasilkan graduan berorientasi keusahawanan yang mampu pencipta peluang. Okay. Kami takkan melahirkan usahawan sebab the decision nak jadikan diri anda sebagai usahawan atau tidak adalah it's really up to yourself. Ya. Jadi mengenai program kami, sebelum itu saya akan cerita sikit mengenai program-program yang ada di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan lah. Ada program ekonomi, ada program management iaitu sarjana muda pengurusan, ya, pentadbiran perniagaan, perakaunan, ya, dan juga keempat adalah keusahawanan dan inovasi. Ya. Jadi Doktor slide tak gerak. Tak gerak? I don't know. Where is it now? Sekarang masih lagi di slide pertama rasa saya. Saya pun tak pasti. Jadi saya stop share. Saya buat baru. Boleh juga. Kenapa macam tu? Saya share balik. Ke better share entire screen?
Boleh cuba. Saya cubalah. Okay, yang ni okey ke? Nampak ke? Tak. Tak juga? Tak nampak juga. Kenapa tu? Saya cuba. Okey, sekarang? Okey, sekarang nampak, tapi kalau Dr. Apa yang you all nampak sekarang? Okey, baru berjalan. Bergerak, okey. Okey. Okay, I think this is a very important. So I think this is a very important slide. Bangunan fakulti, graduation robe, jubah graduasi masa convocation anda nanti, dan juga pembelajaran face to face. Sebelum COVID. Okay, saya dah bincangkan ini tadi. Okay, I need to repeat lah this. Ada 4 programs: perakaunan, ekonomi, sarjana muda pengurusan dan sarjana muda keusahawanan dan inovasi, iaitu program saya lah. Okay, anda sebagai pelajar-pelajar matrikulasi mungkin dah mula fikir program mana yang anda dah interested in. Khasnya kalau anda mengambil pengkhususan perakaunan, ya, dah boleh fikirlah nak ke arah management ke, nak ke arah keusahawanan ke, ekonomi ke, ataupun nak ke arah management. Okay. Bahasa pengantar kami adalah bahasa Melayu, tapi ada juga kursus-kursus tertentu yang menggunakan bahasa Inggeris. Untuk kaedah pengajaran adalah sepenuh masa, ada 7 semester di mana ada 1 semester pendek dan 6 semester panjang. Okay. Sorry? Okay. Dari segi kaedah penyampaian, untuk adapt dengan the pandemic, kuliah dijalankan atas talian dan juga bersemuka. Ya, kita juga ada pembentangan iaitu active learning. Sebelum COVID kita ada lawatan, ada kerja lapangan, kita ada jemput juga penceramah untuk datang memberikan ceramah dan juga buat knowledge sharing lah. Ya, pengalaman menjadi usahawan, susah senang menjadi usahawanan dalam bidang keusahawanan dan sebagainya. Kita juga menjalankan pembelajaran berasaskan kes dan juga ada latihan amali ataupun pementoran. Khasnya untuk keusahawanan dan inovasi ni memang kita ada assign mentor-mentor yang sedang mengusahakan perniagaan, ya, untuk menjadi mentor kepada pelajar. Berikut adalah kursus-kursus yang anda akan ambil. Perhaps you are already familiar with these courses, especially those yang ambil pengkhususan perakaunan dekat matrikulasi lah, ya, makroekonomi semua tu you pernah ambil. Anda akan ambil sekali lagi, which I feel like tak susah lah sebab you all dah exposed to these subjects, akan senang nak ambil lagi lah, ya, prinsip perakaunan dan sebagainya. Ada juga subjek-subjek bahasa Inggeris. Okay. Banyak lagi ada, anda akan mengambil subjek undang-undang keusahawanan, perniagaan antarabangsa dan sebagainya. And if you do enter UKM, ya, as a student in this program, ya, anda akan jumpa saya dalam perniagaan antarabangsa, ya, persekitaran ekonomi untuk perniagaan dan beberapa subjek yang lain. Okay. Ada juga subjek-subjek elektif ataupun kursus-kursus elektif. Saya galakkan anda untuk mengambil bahasa asing juga. Ya. Ini adalah peluang anda untuk belajar satu bahasa asing. Ya. It can be bahasa Korea, bahasa Jepun dan sebagainya. Okay. Ada subjek-subjek yang lain yang anda akan ambil juga untuk meningkatkan nilai anda sebagai graduan, ya, termasuklah
kursus-kursus ini. Okay. Jika anda mengkhusus di dalam program keusahawanan dan inovasi, anda akan menjalankan sebuah proses yang dinamakan pitching. Ya, anda akan membentangkan idea perniagaan anda sebab di hujung semester, di hujung pengajian, kita expect anda dah mampu untuk menjalankan perniagaan. Bukan ada bisnes, kalau dah ada bisnes sendiri that's even better lah. But this is our expectation. Jadi pada tahun 3, anda akan membuat pitching di hadapan pembuat keputusan, the players of the industry, usahawan-usahawan ataupun pembuat polisi. Ya, sebab mereka memang mencari calon-calon sebenarnya. Ya, contohnya MARA dan institusi perbankan seperti SME Corp dan sebagainya, mereka memang nak laburkan duit, laburkan sumber keuangan mereka ke arah pelajar-pelajar yang memang berhasrat untuk menjalankan perniagaan. Ya, ini adalah selari dengan hasrat dan juga hasrat negara lah untuk melahirkan lebih ramai usahawan, ya, untuk ada banyak lagi lah ya nak mencipta pelbagai kerja dan sebagainya. Okay, selain pada itu ada juga peluang untuk anda not just in the program of entrepreneurship and innovation, malah untuk pelajar-pelajar di luar sana dalam program management, accounting dan sebagainya untuk menjalani program mobility. Mobility ni adalah di mana anda boleh berpeluang untuk menjalani satu semester di luar negara. Okay, ada mungkin Cik Salih tadi ada dah bincangkan sikit. Khasnya di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan ada peluang untuk menjalani program mobility satu semester di sebuah universiti di Taiwan. Ini adalah sebuah universiti di Bulgaria kalau tak silap saya, which is a very very good opportunity lah ya untuk anda. Okay. Semasa musim pandemik, ya, penglibatan program adalah dijalankan secara dalam talian untuk meningkatkan kebolehpasaran anda. Ini adalah untuk meningkatkan soft skills anda dan kali ini kita ada banyak peluang daripada Women's Leadership Foundation. Ini adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan kepimpinan dan juga keusahawanan di kalangan wanita. Jadi agak menariklah di sini. Okay. Alumni-alumni kita kebanyakannya berada di lebih kepada pembuat polisi keusahawanan di negara, level country level, di MARA dan sebagainya. Ada juga yang dah ada perniagaan-perniagaan mereka sendiri. Okay. Pelajar ini, bekas pelajar kami memang dah di antara usahawan-usahawan yang berjaya lah ya di bawah program kami. Pelbagai perniagaan dah diceburi, ya, kilang dia pun dah macam-macam kilang dia dah beli. Jadi he is one of the success stories lah of the program. Ya, kita juga ada sokongan daripada Tekun Nasional, MARA dan sebagainya dari segi sokongan, bersedia untuk memberi sokongan dari segi nasihat, memberi sokongan dari segi sumber keuangan untuk pelajar yang dah bersedia untuk menjalankan perniagaan. Untuk pelajar-pelajar yang berminat untuk menyertai program-program yang lebih besar, ada peluang di Women's Leadership Foundation ni. Okay. Semasa program berjalan, your year 1, 2 and 3, anda boleh menjalani aktiviti-aktiviti termasuklah ini tak silap saya debate, ya, speech contest, pertandingan inovasi dan sebagainya. Okay. Dari segi khasnya untuk program Bachelor of Entrepreneurship and Innovation, ada banyak program, ada banyak pelajar buat aktiviti larian. Kita juga ada a small shop, ya, di mana pelajar memang ada buat urusan urus niaga lah, ya, untuk meningkatkan nak tambah duit poket dan sebagainya.
Okay, ada menjalankan talk, ada juga program-program lain, LinkedIn dan sebagainya. Okay, banyak juga aktiviti yang lain. Jadi insyaAllah kehidupan anda tak bosan lah ya, kalau you'll be kept very busy if you are in the program. Okay, oleh itu mungkin anda adalah daripada sains hayat ataupun sains yang mengkhusus ke arah kejuruteraan sains fizik kot, tak silap saya. Mungkin juga ada di antara anda yang mengambil pengkhususan perakaunan yang mungkin tak berminat dengan perakaunan, mungkin berminat dengan management ataupun berminat dengan keusahawanan. Sebab perakaunan banyak sangat numbers, mungkin you are lagi berminat untuk something yang lebih that has more freedom. So this is the program for you. Jadi apa-apa pilihan anda nanti, ya, saya ucapkan selamat, maju jaya. Okay, Encik Saleh, dah itu saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan dan the best of luck kepada para pelajar yang akan ke universiti, ke IPTA pada sesi akan datang. Mungkin kita boleh buka soalan ya. Mungkin Nurul Siti ada soalan ke yang boleh dibacakan? Terima kasih Encik Muhammad Saleh dan Dr. Hamzah. Di sini terdapat satu soalan. Yang pertama, adakah sesi temu degil dalam bahasa Melayu juga? Okey, soalan yang bagus. Saya akan jawab secara general. Biasanya fakulti akan tentukan bentuk temuduga ataupun cara temuduga tu ataupun ujian tu dijalankan. Daripada segi penggunaan bahasa tu tak ada masalah. Kalau pelajar rasa tak yakin nak bercakap dalam bahasa Inggeris, boleh cakap dalam bahasa Melayu. Kalau tak yakin cakap bahasa Melayu, boleh cakap dalam bahasa Inggeris. A mixture of two languages pun dikira okey. Tapi sebagai pelajar saya rasa kalau soalan tu ditanya dalam bahasa Melayu, jawablah dalam bahasa Melayu. Kalau soalan tu ditanya dalam bahasa Inggeris, jawablah dalam bahasa Inggeris. Okey, walaupun dan kalau mungkin pelajar rasa gugup ataupun betul-betul tak yakin ke, boleh minta keizinan untuk cakap dalam bahasa yang anda selesa. Jangan risau sebab bahasa bukan faktor penentu pelajar diterima ataupun ditolak. Ada banyak kriteria lain lagi yang akan dilihat. Itu saja. Baiklah. Dengan ini saya ingin merakamkan terima kasih kepada Encik Muhammad Saleh dan Dr. Hamizah di atas taklimat dan proporsi yang telah diberikan sebentar tadi. Kini kita sudah sampai di penghujung program. Jadi izinkan saya untuk membaca serangkap pattern. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan diminta. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf daripada saya sekiranya ada terkasar bahasa terlanjur bicara sepanjang mengerjakan program ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Terima kasih Cik Saleh.